Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan bersambung untuk kelas sejarah. Okey. Selamat pagi guys. Alright. Okay, kita akan terus sambung pada subtopik yang baru. Hari ini kita akan belajar dua subtopik yang baru, iaitu 1.6 dan 1.7. Okay, dalam 1.6 dia berkaitan dengan tafsiran dalam sejarah. Apa itu tafsiran? Maksudnya definisi, maksud, huraian, berkaitan apa itu sejarah. Okey, kita tengok dalam buku teks muka surat 16. Okey, buka teks buku surat 16. Kita tengok bahagian A. Okey, kita tengok nombor A. Okey, A, apakah tafsiran dalam sejarah? Okey, kita baca sama-sama tafsiran dalam sejarah. Tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan. Okey, ini bermaksud contohnya, okey, contohlah saya beri contoh. Awak lemah dalam matematik kan, awak rasa down, awak rasa tak yakin bila dengan matematik. Kemudian awak luahkan perasaan tu kepada kawan dan kawan memberi pandangan. Kemudian awak cerita pula kepada ibu bapa dan ibu bapa pun akan memberi pandangan. Dekat situ dulu, bila awak mencerita masalah matematik, di situlah maksudnya tafsiran dalam sejarah, iaitu awak menerangkan atau mengulas suatu fakta sejarah. Sejarah ni berkaitan, tak kisahlah sejarah ni berkaitan diri individu berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan. Sumber-sumber ni merujuk kepada ibu bapa ataupun kawan-kawan. Okey, jelas dalam bahagian A. Okey, B. Mengapa wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okey, wujud perbezaan dalam tafsiran sejarah adalah ada 4. Iaitu yang pertama adalah pemilihan sumber yang pelbagai. Maksudnya awak memilih kawan dan ibu bapa. Bila sumber yang berlainan, dia akan menghasilkan perbezaan pandangan, iaitu nombor 2 itu perbezaan pandangan. Kawan akan cerita bagi pandangan dia, pandangan A, kemudian awak cerita pada ibu bapa akan memberi pandangan B. Jadi apabila berbeza pandangan, ia akan berlakulah perbezaan ideologi. Ideologi maksud berkaitan dengan pemikiran, maksudnya idea, penyelesaian dia akan berbeza. Bila tu tujuan penulisan dia akan, maksudnya penulisan ni berkaitan dengan awak akan memilih mana yang sesuai dengan diri awak. Jadi di situlah berlakunya perbezaan dalam tafsiran. Okay, yang C, apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Okay, mengapakah pentingnya? Dekat sini ada 3. Okay, yang pertama adalah menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang bukti yang kukuh. Bila awak menggunakan sumber yang berlainan, awak akan dapat satu pandangan yang berbeza. Jadi awak akan dapat himpunkan atau simpulkan menjadi satu penyelesaian bagi awak. Okay, nombor 2, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tapi dilihat dari sudut berbeza. Maksudnya dekat sini masalah matematik kan, kawan akan bagi pandangan berbeza sudut pada dia, pada sudut seorang kawan, dan ibu bapa akan beri pandangan dari sudut berbeza daripada sebagai seorang ibu bapa. Jadi yang ketiga ni mendorong kita akan berfikiran terbuka. Awak akan nampak luas. Okey, bila dengan kata kawan bagi penyelesaian A, kalau dengan kata ibu bapa akan dapat penyelesaian B, dan akhirnya awak simpulkan terkeduanya akan dapat jawapan yang untuk C. Situlah dalam mengkaji satu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber. Okey, yang terakhir, apakah contoh dia tafsiran sejarah? Okey, kita baca sama-sama. Bagaimanakah kita mentaksir peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih? Pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang dikenakan oleh pihak British, dan akibatkan itu membebankan penduduk di situ. Tapi kalau pengkaji barat pula, dilihat sudut dia itu kebangkitan Tok Janggut ni sebagai pemberontak. Kerana apa? Dia memberontak dan membangkang British. So nampak tak? Dia ada perbezaan pendapat barat dengan kita punya segi Melayu. Okey, jelas? Kita sambung surat seterusnya, muka surat 18, iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Okay, why you kena belajar sejarah? Kat sini, yang pertama adalah supaya kita akan dapat kenal asal-usul kita.
Okay, bila kita kenal asal-usul kita, kita akan dapat memahami lebih adat kita, tradisi kita, budaya kita, kesusahan orang-orang zaman dahulu untuk membangkitkan, memerdekakan negara kita. Okay, yang kedua ialah mengambil iktibar supaya ia membawa pengajaran dan iktibar. Iktibar ni satu orang kata nasihat, kesan, pengajaran daripada peristiwa yang lalu. Okay, mereka yang tidak mengambil ataupun tidak mempelajari sejarah, dia akan mengulangi kesilapan yang sama. Okay, yang ketiga ialah memupuk patriotisme. Memupuk patriotisme ialah semangat cintakan kepada negara. So, bila kita semangat cintakan negara, kita akan menghargai warisan negara oleh generasi akan datang supaya dapat rasa semai cinta dalam negara tu dan menaikkan semangat supaya orang lain tidak senang-senang untuk masuk ke negara kita tanpa tanpa persetujuan kita semua. Okey, seterusnya yang keempat ialah mengukuhkan perpaduan. Negara kita ni ada pelbagai bangsa, ada Melayu, Cina, India, kemudian ada Sabah Sarawak, ada perbezaan sangat berbeza. Jadi, ia sangat penting untuk meneruskan kesinambungan hubungan yang harmoni antara kita semua ni. Jadi, dia menjadi sumber kesedaran dalam sejarah dan masyarakat dalam menjaga untuk meneruskan adat resam negara kita. Okay, yang seterusnya nombor 5 ialah membangunkan negara dan bangsa. Apa dia? Bila kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara, kita akan lebih memahami budaya dahulu dan budaya pada masa kini. Jadi kita dapat bandingkan, dapat membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Okay, yang seterusnya kita akhir sekali mengaplikasikan kemahiran pemikiran yang kritis. Sejarah lah. Apa itu pemikiran kritis dan analitis? Dia dapat membuat tafsiran terhadap peristiwa. Jadi ia mendorong seseorang tu memahami peristiwa tu dengan lebih cepat. Itu saja kenapa kita kena belajar sejarah. Okey, habis sudah kita punya bab 1. So sepanjang bab 1 ni yang awak dengar video daripada saya, okey, apa yang telah kita belajar? Okey, yang pertama adalah kita belajar tentang pandangan daripada pihak-pihak sejarawan. Ada 5 kan? Sejarawan tadi tu ada 5. Kemudian kita belajar pula masa silam dan ruang. Kita belajar dekad, abad, alaf, sebelum Masihi dan Masihi. Okey. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang sumber sejarah. Sejarahnya ada berapa? Ada 2. Primer dan sekunder. Okey. Kemudian kita belajar juga tentang penyelidikan dalam sejarah. Macam mana berlakunya sejarah ni? Melalui dengan 3 kaedah. Kaedah. Okey, yang keempat kita baru belajar hari ni iaitu tafsiran sejarah. Yang terakhir kepentingan mempelajari sejarah. Okey, ini adalah secara ringkas dalam bab 1. Okey. Okey, apa yang perlu awak buat hari ni tugasan? Okey, buka muka surat 21. Okey, saya nak awak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, buat 1, 2 dan 3. Awak salin soalan. Okey, yang ABC tu pun salin. Okay, kemudian bulatkan mana jawapan yang betul. Okey, dah siap? Hantar dalam Google Form. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.